Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kelapangan masa, atas segala kesihatan, atas segala kebahagiaan, atas segala ujian, atas segala nikmat yang Allah tetapkan untuk kita. Untuk pertama kali, selamat tahun baru untuk semua. Hari ini Masya Allah, Allahu Akbar, 1 hari bulan 1. Selamat hari jadi pada hari ada birthday hari ini, 1 hari bulan 1 2021. Masya Allah, hari Jumaat. Jadi suka saya ingatkan di sini amalan pada hari Jumaat, dan saya harap ada di kalangan kita yang sudah melaksanakannya dengan seronok dan bahagia. Apa dia antaranya? Pagi tadi mandi sunat hari Jumaat. Lagi? Surah Kahfi, bagus. Makasih kepada yang sudah buat lah. Alhamdulillah. Yang tak buat lagi tak apa, ada masa lagi. Balik nanti insya-Allah. Dah nak buat 20 ayat. Ada orang dah mampu nak baca sekaligus panjang 110 kan. Dia buat 20. Terpulanglah pada kita. Baik, seterusnya banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pada hari ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan surah yang seterusnya, iaitu surah yang ke-110. Surah pendek-pendek sahaja, iaitu surah yang mengandungi 3 ayat sahaja. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah yang ke-110. Kita bincang dah sebelum ni An-Nas, lepas tu Al-Falaq, lepas tu Al-Ikhlas, minggu lepas Al-Lahab ataupun Al-Masad. Ingat lagi Al-Masad? Apa ujian balik rumah? Allah, ustazah, berat sungguh ujian balik rumah masa tu. Kan cerita pasal Hammalatal Hatab, wanita-wanita yang mendorong suami menjadi jahat. Jadi kita ni tak boleh gitu. Banyak yang saya terima pengakuan-pengakuan daripada ibu-ibu, isteri-isteri yang dimuliakan Allah, susah nak melawan nafsu sendiri. Tak apa, bila kita baca ayat Quran, walaupun kita tergelincir, walaupun kita salah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mendidik hati kita untuk terus beristighfar pada Allah. Tak berbuat dah. Dan hari ini pelengkap kepada perbincangan kita minggu lepas, kita akan masuk surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, sadaqallahul azim. 3 ayat sahaja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nama surah ni ambil daripada ayat yang pertama, An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sambil-sambil kita betul sekali bacaan. Mana tasydid, idgham, ya, betulkan. Cari guru yang betul. Untuk apa? Untuk kita dapat lebih pahala bila baca tajwid betul ni. Untuk kita dapat lebih khusyuk bila kita baca Quran dengan tajwid betul. Kalau kita baca tanpa tajwid, tak ada seni. Tak seni, tak seronok kita baca Quran tanpa tajwid. Lalu Allah berikan dalam Quran ni tajwid, ada tarannum, masya-Allah. Jadi hak yang tak ada suara kita bacalah dengan tajwid yang betul. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik. Apa maksud dia? Apabila telah datang kemenangan. Maksud apa? Kemenangan. An-Nasru tu maksud dia kemenangan dan pertolongan Allah. Maksud An-Nasru pertolongan, maksud Al-Fath kemenangan. Balik. Saya ulang, maksud An-Nasru adalah pertolongan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat yang kedua, dan engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berduyun-duyun. Allah janji akan bagi pertolongan, Allah janji akan bagi kemenangan kepada orang Islam. Dan Allah janji dalam Quran, Allah sebut engkau, kita semua akan lihat orang akan masuk Islam berduyun-duyun. Ya, hari ini ramai umat Islam. Cuma apa yang kita risaukan ialah umat Islam hari ini hanya pakaian sahaja. Tetapi amal dan akhlak dan iman di hati sebenarnya tidak Islam. Pakaian masih menjolok mata. Pakaian masih meringankan apa yang Allah suruh. Dan kita nak bincang hari ini bagaimana kita melihat dosa-dosa kecil yang kita buat itu. Kalau kita anggap dosa itu dosa kecil, boleh bertukar menjadi dosa besar. Bahaya. Jadi kita nak baikilah melalui ayat Al-Quran yang kita baca. Allah sebut akan datang berduyun-duyun orang masuk Islam. Dan kita nak Islam kita hari ini adalah Islam yang sebenar. Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang terakhir, apa dia yang Allah pesan? Ini yang akan kita bincang nanti. Maka bertasbihlah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Allah perintah kita bertasbihlah. Apa dia tasbih ni? Subhanallah. Sebut saja. Boleh sebut saja. Subhanallah, subhanallah. Dok sampai di hati. Upgrade sikit. Tengok langit. Masya Allah, subhanallah. Semalam angin kuat dah. Video macam-macam siapa. Ombak menghempas pantai. Pecah benteng. Subhanallah. Balik pada Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha berkuasa Allah. Tengok semut jalan. Tengok, perhatikan. Subhanallah. Semua boleh berkomunikasi dan dia boleh dengar kawan-kawan yang jauh tu.
sama-sama dia bercakap. Jauh pun dia boleh dengar. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu cara kita memaknai maksud subhanallah. Jangan sebut saja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan? Kita zikir tapi zikir kita tak masuk di hati. Sebut biar faham. Tengok apa lagi? Tengok ikan kita beli dekat pasar. Subhanallah. Allah tetapkan ikan ni dari mana, pantai mana, laut mana ikan ni. Allah jadikan rezeki saya. Subhanallah. Itu cara didik iman. Tengok pokok bunga kita tanam. Keladi awak beli mahal-mahal tu kan. Subhanallah, cantiknya. Gini pesen gini. Sampai bila keluar pokok keladi tu berpuluh, beratus jenis. Masya Allah. Saya tengok pun subhanallah, Allahu Akbar. Comelnya. Manusia pula dia kacuk-kacuk. Subhanallah. Siapa izin jadi? Allah. Kita nak tanam apa sahaja dalam hidup kita, Allah yang izinkan. Maka kena sebut. Fasabbih, Allah suruh arah. Allah kata maka bertasbihlah. Fasabbih bihamdi rabbika. Alhamdulillah Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah ni apa? Tidak ada bandingan Allah dengan sesiapa. Sucikan Allah itu dalam hati kita. Kudrat Allah itu, kehebatan Allah itu, semua kita kena betulkan di hati kita. Betapa pertolongan Allah kalau hati kita bersih. Betapa kesucian Allah kalau hati kita bersih. Allah sendiri akan beri bantuan kepada kita. Allah sendiri akan beri pertolongan kepada kita. Ini janji Allah dalam surah pertolongan. Surah pertolongan. Jadi lepas ni kalau nak pertolongan Allah, baca. Kan kita kan banyak minta pertolongan manusia. Kan? Minta tolong kok sikit. Baju jatuh belum pagar nak ambil je. Senang je gitu. Macam minta tolong nak pinjam kereta, nak hantar anak masuk universiti. Besar pertolongan tu, payah orang nak beri. Minta pertolongan daripada Allah. Baca surah Idza Jaa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada lagi Allah sebut selain daripada bertasbih, Allah suruh kita istighfar, wastaghfir. Jadi gabungan dalam surah ini ialah subhanallah dengan astaghfirullah. Astaghfirullah. Masya Allah. Sungguh seronok saya baca kisah ni. Kisah cerita tentang An-Nasru ni. Nanti insya-Allah kita akan kongsikan. Baik. Dan ayat yang terakhir, penutup kepada ayat yang ketiga ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innahu, sesungguhnya Allah, sesungguhnya dia, iaitu Allah, kana tawwaba. Sifat dia kekal sebagai pengampun dosa. Tawwaba, penerima taubat. Penerima taubat. Allah kekal. Kana, Allah guna perkataan kana. Daripada dulu sampai sekarang kekal. Bila Allah dah terima taubat, nanti kita cari dalam kitab ada satu hadis yang mana bila ada waktu yang Allah tidak terima lagi taubat kita. Jadi sekarang ni dalam hidup kita, perbanyakkan taubat, perbanyakkan istighfar. Saya selalu pesan, waktu yang paling mustajab untuk istighfar ialah pada waktu sahur. Sebelum masuk waktu subuh, ambil ayat Al-Quran, pegang, kemas-kemas dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, mereka semua mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar
Ada banyak cara untuk istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Boleh. Kalau pandai lagi, cari Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca doa ni, baca istighfar ni, Sayyidul Istighfar, ada hadis sahih, masya-Allah, sangat besar. Sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita nak masuk ayat yang pertama dulu. Nanti kita cerita bagaimana taubat yang disukai oleh Allah. Bagaimana kita sebagai hamba Allah ni, kita nak biar kita hidup ni sentiasa bertaubat. Sentiasa taubat. Manusia tak lepas daripada dosa. Nabi tak ada dosa. Cuma Nabi buat silap, tersalah, tapi tak dosa. Nabi. Kita banyak dosa. Allahu Akbar, kita banyak dosa. Lalu Allah jadikan Allah ini sebagai penerima taubat. Allah tahu dah. Manusia ini khuliqal insanu dha'ifa. Allah jadikan manusia ini sangat lemah dan sentiasa melakukan kesalahan dan sentiasa terlupa. La yusammal insan illa binisyan ataupun binisyanihi. Dengan tidak dinamakan manusia kecuali memang manusia itu pelupa. Lupalah, lupa buat salah, buat pula dosa, ngopak pula, kata buruk pula, banyak. Tinggal semayang, dok puasa, banyak tu. Jadi insya-Allah. Baik, apabila telah datang pertolongan Allah terhadap kepada agamanya, kata dalam tafsir daripada Hamka, dia kata ayat yang pertama ini telah datang pertolongan Allah, maksud dia apa? Kepada agama Islam. Dan sekian lama kian terbuka mata manusia akan kebenarannya. Betul lah apa yang saya beritahu tadi. Masyarakat asli, orang asli hari ini sampai Islam kepada mereka. Masyarakat di luar negara, Jepun dan sebagainya, sampai Islam pada mereka. Berduyun-duyun orang masuk Islam. Kadang-kadang sekeluarga masuk Islam di Malaysia sendiri. Dan kita, peranan kita tak mampu nak Islamkan orang di luar sana. Tapi kita baiki Islam yang kita ada. Kita baiki Islam kita, insya-Allah kita akan betulkan keturunan kita. Sebab apa saya kata gitu? Sebab tidak ada manusia yang Allah jadikan bila dia beriman, apa yang dia buat ni sia-sia. Tidak ada. Jadi setiap apa yang kita buat, kita baiki Islam kita, kita baiki iman kita, memberi kesan kepada keturunan kita. Kalau orang tanya, susah ke nak ubah family? Tak susah. Dengan agama, dengan Islam, insya-Allah Allah bantu. Dah macam mana Ustazah? Nabi-nabi ada je keluarga dia tak masuk Islam pun, walaupun Nabi itu sendiri yang dakwah, apa Allah tak tolong? Itu adalah drama yang Allah tetapkan, kehendak Allah. Allah tetap dah. Memang anak Nabi Nuh tak ambuh agama yang dibawa oleh Nabi Nuh. Tak ambuh. Nabi Lut pun sama. Keluarganya tidak menerima, isterinya menentang. Allah kehendakkan begitu. Kita belum tahu kehendak Allah. Tapi kita jadi Islam kan? Dan keturunan kita insya-Allah Islam. Jadi buatlah kebaikan, baiki Islam kita. Dengan hadir majlis agama, ambil walau satu, baiki. Ambil walau, jangan mari sini ni ambil tambung, lepas tu dah buat benda satu.
Balik, perbaiki. Oh, ustazah, sebelum ni saya sembahyang laju. Masya Allah, lepas balik ni saya sembahyang perlahan. Kan ada kebaikan. Kan ada pertambahan amal ibadah yang lebih baik. Itu yang kita nak. Dan ini hari ini menjadi titik wawasan 21 ni. Tahun 21, kita nak jadi manusia yang lebih baik. Allah, terima kasih. Sebut lalu, Allah, tahun 21 ni saya baik ni Allah. Tahun 21 ni saya khatam Quran sebulan sekali Allah. Sebut. Dok sabar kita. Dosa lah. Kalau negatif tu letak tepi. Sebut je dulu. Sebut dulu. Azam tahun baru ni. Suami saya baik Allah. Suami saya baik. Biar hati nafi pun. Dok baik pun benarnya. Dok payahlah. Masalah kita gitu. Bibir, no. Tapi akal dengan hati, nafi. Allah dengar tak? Allah dengar. Allah kata, ikhlas sikit. Sebut sangat, tapi hati dah menafikan. Allah, anak saya baik tahun ni Allah. Terima kasih Allah. Tahun ni memang saya baik, anak saya baik, suami saya baik, mak mertua saya baik, mak saya baik, sihat, dapat ibadah dengan baik Allah. Sebut awal tahun ni. InsyaAllah. Kita azam, kita sebut. Itu kemenangan Allah, pertolongan Allah. Iaitu yang kedua, dan kemenangan. Wal fath. Allah sebut yang hujung sekali. Iaitu telah terbuka negeri Mekah yang selama ini tertutup. Kisah ni cerita asbabun nuzul ni. Dan menang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kota itu bersama 10,000 tentera muslimin, sehingga penduduknya takluk tidak dapat melawan lagi. Kedaulatan berhala yang selama ini mereka pertahankan dengan masuknya tentera Islam itu, ia pun telah runtuh. Berhala-berhala itu telah dipecah dan dihancurkan. Kaabah dan sekelilingnya telah bersih dari berhala dan berkuasa ialah Islam pada waktu itu. Baik, cerita tentang surah An-Nasr ni ada dua. Yang pertama, Allah nak cerita tentang kemenangan umat Islam dan ramai orang masuk Islam melalui pertolongan Allah. Yang pertama. Yang kedua, surah ini antara surah yang terakhir turun. Dan selepas itu Nabi wafat. Ingatlah. Kalau kita baca, maksudnya lepas ni kita ngaji ataupun kita baca dalam salat, kita tahu ini adalah surah yang bila Nabi baca, Nabi tahu ini adalah surah yang terakhir. Surah bukan ayat. Surah yang terakhir sebelum baginda wafat. Allah beri khabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada saya kongsi sebelum PKP. Kalau siapa-siapa ingat, Ustazah pernah tulis dekat depan ni bacaan Nabi sepanjang memanjangkan rukuk dan sujud. Siapa ingat? Siapa amal dah? Tunduklah ke. Amal dah tu malu nak sebut. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan solatnya melalui rukuk dan sujud dengan bacaan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan saya jumpa dalam surah ni hadis yang berkaitan dengan ini. Rupanya Rasulullah dia baca ayat tadi tu, saya kata tu, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lepas tu Rasulullah sambung, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rasulullah sambung. Sebab apa? Sebab Rasul dalam tadi tu Subhanakallahumma ada tasbih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ada tasbih lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allahumma ighfirli. Rasulullah sambung, ya Allah ampunkan aku. Maksudnya apabila turun ayat ini, turun surah ini, idza jaa nasrullahi wal fath
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ni, Rasulullah pun terus perbanyakkan bacaan ini di dalam solat, antara rukuk, dalam rukuk dan dalam sujud. Bagus, kita nak dengar tu. Subhanakallahumma. Tu lihat bahasa Melayu. Subhanakallahumma. Ejalah Melayu pun. Dia 3 saja. Subhanakallahumma. Okey, selesai. Rabbana wa bihamdika. Rabbana wa bihamdika. Yang ketiga, Allahumma ghfirli. Dia nak buat macam mana Ustazah? Datuk Imam baca Subhana Rabbiyal Azim tu laju. Kalau kita baca tu tinggal terbang Ustazah. Tak usah baca masa semayang berjemaah. Bacalah masa semayang seorang-seorang tu. Contoh subuh duduk di masjid, buatlah. Ambil peluang. Sebab kita tahu ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita ambil apa yang Nabi buat ini. Yang pertama, dapat sunnah. Dapat pahala sunnah. Boleh. Saya sangat suka buat dalam sembahyang sunat. Sebab kita tak ada gangguan kan? Tak ada gangguan orang lain lah. Tak ganggu kita dok semayang berimam, dok berjemaah, semayang sunat ni kan. Lebih lagi semasa semayang subuh, sunat subuh. Kalau saya buat saja, suka-suka kita panjangkan. Semayang subuh, sunat subuh kan 2 rakaat pendek. Sekejap aja siap, ngantuk pula tu. Jadi ambil peluang, kita isikan dengan bacaan ini. Ya Allah, ini adalah bacaan Nabi sebelum Nabi wafat. Sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi wafat, Nabi panjangkan dalam rukuk dan sujud. Ingatlah, insya-Allah. Baik. Sambung lagi. Boleh dah ya? Boleh insya-Allah. Baik. Ayat yang kedua. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ. Dan ataupun dia kata maka terlihatlah, lihatlah manusia. Melihat manusia itu akan orang-orang yang masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi. Fi dinillahi maksud dia agama Islam. Afwaja, berduyun-duyun, berbondong-bondong. Ayat klasik sikit. Beramai-ramai, ramai orang masuk Islam. Berlaku pada zaman Nabi selepas perang, ramai umat Islam masuk, kafir musyrikin masuk Islam. Artinya bahawa manusia pun datanglah berduyun-duyun dari seluruh penjuru tanah Arab, dari pelbagai persukuan dan kabilah. Mereka datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan diri mulai saat itu, mengaku agama Islam, mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Dengan demikian bertukarlah keadaan agama yang dahulunya berjalan dengan sempit, menghadapi berbagai rintangan dan sikap permusuhan. Sejak kemenangan penaklukan Mekah, manusia datang berduyun menyatakan diri menjadi penganutnya. Dan benda itu berlaku sampai hari ini. Di Mekah hari ini, Masya Allah, kita semua nak pergi. Semua nak pergi ke Mekah. Berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sampai Mekah. Kita sampai ke Mekah. Dan ni nak pesan, nak sampai ke Mekah ni, jangan letak dalam hati duit semata-mata. Tengok dalam bank, tak cukup, tak boleh pergi. Tak pergi mana Ustazah? Kerja tanah sayur.
Hok benda kereta 40 T rumah pun tak sampai Mekah. Nampak tak? Kalau Allah tidak pilih, tak akan sampai. Jadi doa apa kita nak dia sampai ni? Ya Allah, pilihlah saya dengan pilihan kasih sayang Allah. Allah akan datang apa saja. Saya jumpa banyak kisah orang pergi Mekah bukan pakai duit sendiri. Ramai. Baru ni seorang hamba Allah ni, ibu tunggal. Memang saya ingat gaji dia selepas potong dalam 500 je gaji seorang guru. Tapi sampai dia ke Mekah dong. Sampai. Saya kata macam mana? Tiba-tiba adik dia bank in duit. Kak, ambil 3,000. Suami kita beri. Kebetulan adik dia, suaminya kerja Petronas. Tak sangka pun kata dia. Tak boleh nak mikir Ustazah, dia kata. Macam mana saya boleh sampai? Saya katalah bukan kerja duit. Ini kerja Allah. Kita kena minta. Ya Allah, nak sampai Mekah ni Allah. Biar hati tu dekat rasa. Dan rasa nak minum air zam-zam semua. Rasa kurma tu sedap. Sampailah insya-Allah. Tips ni, tips. Pergi Mekah belah Kedah insya-Allah. Ya, baik. Dan ambil keberkatan ayat ini, manusia daripada seluruh pelosok Arab masa tu masuk Islam. Pergi ke Mekah, jumpa dengan Nabi. Dan masa tu baginda sangat gembira. Sebab apa? Sebab Islam boleh disebarkan dengan mudah dah. Tak perlu sembunyi-sembunyi nusuk belakang pokok, nusuk rumah orang ni, nusuk rumah orang ni, tak perlu dah. Ini adalah perjuangan Nabi yang mana akhirnya Allah hantar pertolongan. Kita pun sama. Ambil ayat ini relate dengan kehidupan kita. Susah dah hidup kita? Susah. Banyak liku dah perjalanan hidup kita? Banyak. Samalah Allah nak bagi pahala sebagaimana perjalanan Nabi juga. Pahala. Maksud saya, Allah kasih ke kita ni dia nak bagi pahala. Jadi Allah bagi ujian susah, Allah bagi ujian sakit, Allah bagi ujian geram, Allah bagi ujian marah. Lalu Allah berikan pahala dan pertolongan setelah kita sabar. Kesabaran Nabi SAW bersama para sahabat, akhirnya Allah datangkan pertolongan. Ingatlah. Jadi hidup kita, kalau kita ada masalah, kita ingat perjuangan Nabi. Kita ingat macam mana Nabi dengan para sahabat berjuang. Jadi kita tak mampu berjuang macam Nabi, kita kena berjuang hidup kita ni biar lulus macam Nabi. Ni dah, ujian kita tak macam Nabi pun. Ujian biasa, tapi kita punya gagal, Allahu Akbar, malu rasa. Kan? Kalau kita ingat balik apa yang kita buat, Allahu Akbar, malunya. Malunya mengadu sana sini, malunya mengamuk dah tentu pasal, malunya kata macam-macam, malunya. Minggu lepas saya siapkan butik saya tu, hak infak tu. Lama dah kan dok cara sebab PKP. Jadi saya dok sedar hati lah. Saya rasa ada terbuku di hati sebab tak boleh nak terima barang dan orang asnaf tak boleh nak mari buat selesa-selesa. Jadi saya pun kemas, panggillah seorang asnaf ni wakil. Panggil 2 orang, seorang ni mari dengan suami, seorang lagi bawa kawan-kawan. Masya-Allah, ujian mereka adalah suami yang tiga-tiga tu mari, suami yang penyalahgunaan dadah. Dia share dia untuk sembang tu, sama lah kita, jenis dia dadah, ais, dia kata. Saya pun dengar cerita, saya nak dengar, saya kata. Ais, Ustazah, syabu ada, pekuda ada. Saya kata dah boleh mana? Tokang banyak Ustazah. Ya. Saya pun tahu juga sikit-sikit, tapi nak dengar cerita. Mereka menanggung kehidupan yang cerita dia ada satu gula. Sekotak gula. Mungkin staf saya dah ingat ada 3 bungkus gula dalam kedai tu. Hak tak terbagi lagi.
Mungkin masa tu harap ke Asnaf mari. Lepas tu dok ingat PKP, jadi staff saya pun lock situ. Jadi makan lipat. Maknanya kena kerik lah. Jadi saya kata, Allah ni amanah orang ni, tak apa saya ganti lah dalam hati saya ni. Jadi masa kemas tu saya cari gula tu, mana gulanya? Ada seorang staff masa tukang cat tu dia khabar. Dia kata, Ustazah saya jumpa gula ni, rasanya jadi lipat dah ni. Tak apa saya ganti, saya kata. Lepas tu saya cari, saya pun ambil. Saya kabur ke staff. Saya kata, Yam tolong letak tepi gula ni, kena semut dah, buang kayak gini. Ataupun beri tabur kat mana-mana biar jadi rezeki semut, saya kata. Asnaf seorang ni kata apa? Ustazah, jangan buang. Saya nak. Jangan kita. Dah usah ambil lah. Saya siap dah kita ni. Saya siap dah pack infak untuk awak semua ni. Seseorang ada berah, ada belaka, ada gula siap. Kalau nak gula saya pihak lain. Ustazah, saya biasa dah makan hak begini. Suami saya sak dadah Ustazah. Saya pergi kutip berah dengan nasi dalam tu siapa? Allahu Akbar. Saya pegang bahu. Apa siapa gitu? Dah tahu Ustazah nak cari kerja. Nak cari kerja buana. Saya dah pandai kerja. Anak 9. Kan orang kata orang main dadah ni kan dia subur. Anak 9. Jadi bahan pukul. Saya kena katok dengan topi keledar biasa Ustazah. Bekok muka, biru belakang, masa ngandung kena sepak daripada belakang, ditunjau daripada belakang tu jatuh atas tangga, daripada tangga jatuh ke bawah. Masa ngandung Ustazah saya kena. Ni hak cerita tadi hak minta kata nak gula tu. Hak seorang lagi saya kerja buku nasi lemak Ustazah. Daripada pukul 3 pagi saya buku nasi lemak, sampai pukul 7 pagi baru siap, boleh RM10. Saya buat balik RM10, dok WPT anak, belanja sekolah anak, suami ambil. Sepak saya, tuhuk saya daripada tingkap. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya nangis, memang saya nangis. Saya kata, bapa, maksudnya, bagus. Waktu saya dok sabar, saya lawang. Ada backhand seorang. Tapi yang isteri yang sabar ni, yang saya kata anak 9 ni, saya sabar. Ustazah, saya sabar. Lepas tu dia keluar ayat gini kepada saya. Ustazah, sejak jaga semayang Ustazah. Saya kata benda, saya nak hak gini lah. Kalau awak pegang salat, awak akan terima ujian apa pun dengan senyum. Saya dok aja lah wang Ustazah. Suami saya bahang saya. Daripada umur 19 saya kahwin, umur 40 lebih baru suami saya berubah. Saya nangis pula lepas tu. Maknanya suami dia berubah dah ni. Bila berubah? Dia kata anak yang ke-8 rasa. Tak silap saya lah. Kalau saya salah, minta maaf lah. Anak yang akhir dah, barulah suami berubah. Suami dah ni kejut dah dia semayang subuh. Suami bangun pukul 5.30 kejut. Meh kita semayang. Meh kita pergi masjid ikut saya. Makasih awak sabar dengan saya. Kan? Allahu Akbar. Saya kata, saya cemburu lah. Saya kata, macam mana awak belajar sabar ni? Malaikat mesti tabik hormat ke awak. Saya ceritalah, malaikat sebut dalam apa Allah sebut dalam Quran, bagaimana sikap malaikat kepada kita. Salamun alaikum bima sabartum. Malaikat kata kepada orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Saya kata malaikat akan tunggu awak dekat syurga ni. Saya kata sebab sabar awak. Sabar dia, Masya Allah, membuatkan orang yang kalau kita tengok mata kasar kita, dok pakai dah orang ni. Memang masuk neraka lah. Biasa dadah kononnya. Tapi asbab kebaikan, kesabaran seorang isteri, Masya Allah, akhirnya menjadikan suami itu orang yang lebih dekat kepada Allah. Dah itulah dakwah. Masya Allah kan. Dah kita dah mampu nak dakwah orang luar, orang kafir masuk Islam. Kita dakwah keluarga kita. Asbab kesabaran kita. Asbab perjuangan, ya Allah, perjuangan saya didik suami saya, Allah. Perjuangan saya didik anak saya, Allah. Itu yang kita nak. Kita belajar daripada kisah orang ni supaya kita renung, ya Allah, saya dok sabar tahap tu. Suami saya semua benda beri ke saya. Kata gitu. Ada kan?
Ada orang, bang nak telefon. Siapa? Bang nak kereta. Siapa? Oh, macam dia tekan mesej kan siapa? WhatsApp je, bang nak gelang. Siapa? Ada orang gitu. Hak tak boleh jangan deki pula. Allah Ustazah sebut gitu tak dah. Kita tak boleh gitu. Contoh supaya kita melihat kekurangan orang lain, bagaimana dia dalam keadaan kurang, tak ada duit untuk makan, cari makanan dalam tong sampah, tapi masih boleh sabar dengan suami. Natijahnya Allah izinkan suami dia berubah, jadi hamba Allah yang dekat kepada Allah. Kita tak mahu pun dia jadi penceramah. Kan? Kita tak mahu pun suami dia tu pergi jadi ahli sufi ke, bukan. Kita nak dia jadi hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang patuh pada agama. Kena surah bala. Kan? Tu pun sudah cukup untuk kita sebagai hamba Allah. Cukuplah. Cukup. Allah pun tahu nak letak kita kat mana kat syurga ni. Padang dengan kita. Kalau kita dimuliakan di dunia. Tapi kalau riak, ujub, takabur, sombong, belagak, kedekut, bakhil lagi, ada apa-apa pun dekat akhirat nanti. Tapi kalau hamba Allah ini miskin, tapi jiwanya besar. Saya nak didik suami saya, Ustazah. Saya sabar suami saya, Ustazah. Saya yakin, Ustazah. Dan apa dia sebut pada saya lagi? Ustazah, walaupun saya miskin, tapi saya tanam pokok. Saya tanam pokok durian, saya tanam pokok pelang, pokok rambutan. Saya sedekah situ lah. Masya Allah. Nampak tak? Dia punya kehebatan hati yang Allah berikan melalui ujian dia tadi tu. Dia nak infak juga. Dia tak ada piti nak bagi ke orang. Dia bagi buah. Macam kita-kita lah. Kan? Ramai dalam ni yang saya jumpa sendiri. Subhanallah, pemurah dengan makanan, pemurah dengan apa-apa yang ditanam. Masya Allah, teruskan. Walaupun kecil pada mata kita manusia yang sangat nak tengok hak besar-besar, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pandang apa yang manusia pandang. Saya tak mampu nak beli macam dia, Ustazah, 50,000. Tapi 50,000 ada cek, tunjuk korang pula. Kan bangga. Pun nama Ustazah Wani Dayah sana. Dah boleh apa? Kan? Pujian melambung-lambung, tak boleh apa-apa. Tak seronok pun sebenarnya. Habis. Tak boleh gitu ya. Baik. Dan ayat yang seterusnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Allah dan istighfar. Erti bertasbih ialah mengakui kebesaran dan kesucian Allah. Ingat saya sebut, kita aku dalam hati. Kita kena letak hak nombor 1 sekali, kebesaran Allah dan kesucian Allah. Dan bahawa semuanya itu tidaklah akan terjadi kalau bukan kurnia Allah. Ini nak beki ni. Tidak akan berlaku sesuatu kalau bukan kurnia Allah, kalau bukan izin Allah. Kadang-kadang kita marah manusia sebab dia buat ke kita. Tapi kita lupa Allah izin. Ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah, kita nak baiki. Macam mana kita nak tolak seluruh-seluruh kita sakit hati. Kan kita sakit hati ke orang banyak kan? Kecil hati. Nak tolak macam mana? Ya Allah, ni Allah izin. Apa yang Allah nak didik saya hari ni Allah? Kalau kita gagal, contoh kita terbalah, orang buat uduh ke kita, kita pun lawan. Contoh, istighfar. Ya Allah, apa saya buat ni Allah? Malunya saya Allah. Kadang-kadang kalau kita masih menangkan nafsu, biar padang muka. Bahasa doa ti bahasa nak. Kan? Mulut kita membenarkan perbuatan kita. Hati kita lebih lagi. Dah bila nak istighfar? Dah bila nak baiki hati? Tak boleh hancur gitu Ustazah. Biar ke dia lah.
Ya, biar ke dia. Hak rosok hati kita. Hak rosok hati kita. Cek lah. Cek. Macam mana hati kita kalau penuh dengan dosa. Macam mana saya cerita minggu lepas, Abu Lahab mati sebab pendam kesakitan hati. Dah, kita nak gitu ke? Tambung, ya Allah. Na'udzubillah. Tambung, ya Allah. Tambung kita mati sebab pendam sesuatu yang menyakitkan hati. Kita simpan sesuatu yang tidak ada manfaat. Belajar buang. Lepaskan. Ramai yang mengadu kemurungan. Ustazah, kemarin ada mari jumpa saya. Ustazah, saya ingat belaka apa yang suami saya buat ke saya. Dia mari balik dah kemurungan dia tu. Dia sebelum ni nak bunuh diri kan, saya cerita sebelum ni. Mari belaka Ustazah. Dah belajar melepaskan. Kita kena belajar buang. Sebab kita bukan nak hadap hak lepas ni. Kita nak hadap akan datang. Kita nak hadap kematian. Jadi persediaan kematian, bagaimana untuk mati dengan tenang, maafkan. Baik. Semua yang berlaku izin Allah. Ingat situ. Dan tidaklah semuanya itu kerana tenaga manusia atau tenaga sesiapa pun di dalam alam ini, melainkan semata-mata kurniaan Allah. Tengok. Hamka kata, dia kata bukan tenaga manusia. Macam kita lah. Subhanallah. Kita nak gerakkan semut. Contoh kan, semut tu nak lari, geram semut ni. Spray. Mati selalu. Selesai tugas kita. Serabut tengok semut ni. Saya pun berhadapan dengan mujahadah tu. Geram semut banyak-banyak ni Ustazah. Ya, tapi kita boleh berkomunikasi kan. Larilah. Awak kat lain saya tak boleh tengok. Kan sembuh kan. Tak usah sembuh. Sebab dia makhluk Allah juga. Dan dia bukan perosak. Dia menumpang cari rezeki. Alihkan dia. Ambil lah gula sesudu, letak kat lain tempat dia tu. Suruh dia urung situ. Betul. Ya. Saya pun berhadapan dengan hati tu. Nak ambil spray ke nak ambil gula. Tapi saya buat lah. Saya cakap lah. Lari kok. Umi serabut tengok. Cakap Umi lah. Bahasa Umi. Umi serabut tengok awak ni banyak-banyak ni. Kan ambil spray kan. Tapi dah ambil lah. Sebab kita belajar. Tahan. Tambuh jadi pembunuh makhluk Allah. Tambuh. Lipat tak apa. Tiku tak apa. Ya lambat. Betul tu. Allah lambat. Lepas tu nak narak tak lain. Lepas tu beranak pula. Tak apalah mujahadah. Yang boleh buat. Yang tak boleh buat, tak apalah. Saya tak marah. Saya kan bodoh. Ada masa spray, ada masa tak spray. Bagus dah tu. Ni setiap masa spray berlaku. Habis spray. Sengaja yang beli spray banyak-banyak. Lipat tak apa. Lipat dia perosak. Tikus, nyamuk, cicak. Tu tak apa. Semua gatal. Kengga kalau mudarat boleh. Mudarat kan. Siapa sarang penuh tu. Sebaiknya potong dahan tu, buang ke lain, biar dia hidup tempat lain. Tapi kalau nak mampu, asapkanlah. Kita nak elok larangan membakar binatang. Kita nak elok benda tu. Tambung. Okay? Sebab apa? Sebab kita nak jadi hati yang baik. Kita nak hidup ni, kita nak baiki hati yang baik. Hak mati kita bakar. Tak ada. Tanam. Sebab apa saya kata tanam? Tak boleh bakar. Sebab pengajaran daripada Allah sendiri kepada Habil dan Qabil setelah pembunuhan berlaku, kan? Qabil tanya Allah. Tanya macam mana nak buat ni? Dan siapa yang mengajar? Burung.
Bergaduh burung 2 ekor, mati, burung tu gali tanam. Carilah tempat untuk tanam. Baiknya tanamlah. Baik, seterusnya. Sebab itu hendaklah iringi ucapan tasbih itu dengan ucapan puji-pujian yang tiada putus-putus kepadanya. Jadi kita tadi nak masukkan kebesaran Allah dalam hati, sebut sokmo. Kalau orang tabligh kata macam mana nak dapatkan la ilaha illallah, sebut sokmo. Sebut la ilaha illallah. Kita nak dapatkan kefahaman tentang kebesaran Allah, masukkan subhanallah, sebut sokmo. Subhanallah, subhanallah. Ni jatuh barang carut. Orang coket pun melatah. Melatahlah subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Kan comel. Allah comelnya, Allah kiutnya. Ni tua dah. Sebut lagi. Boleh baiki tak? Boleh. Boleh. Banyakkan subhanallah. Sebut subhanallah. Duduk saja. Hari ni, masa masuk pagi tadi, sebelum hidang pada suami. Kalau tengah masak tu setengah jam, kalau sebut subhanallah, banyak mana dah boleh. Tapi duk sebut, duk bleber. Sambil masak, sambil bleber, sambil tepi. Bangun. Siapa habis jiran dengar. Bleber dah habis-habiskan kita orang. Jadi kita nak baiki apa? Masa masak tu subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah masakan saya ni sedap bila orang makan. Biar tak sedap pun. Masing sikit ni Allah rasa masing. Allah jadikanlah biar tak masing orang rasa. Kan? Boleh. Allah punya kuasa. Allah punya kuasa. Lepas tu buat apa lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lembutkan hati anak-anak saya yang makan makanan saya masak ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dapat pahala baca selawat hari Jumaat, dapat pahala lagi selawat, dapat lagi keberkatan dalam masakan kita. Anak pun dapat kesan yang baik. Allah, banyak sehari-hari tu. Baik. Sambung Hamka lagi, bahkan mohon ampunlah kepadanya. Ini penting sekali. Kerana selama berjuang, baik 13 tahun masa di Mekah sebelum hijrah ataupun 8 tahun di Madinah sebelum penaklukan, kerap kali engkau atau pengikut-pengikutmu berkecil hati, ni, ragu-ragu, kurang yakin meskipun tidak dinyatakan secara terang. Hal ini disebutkan dalam Quran, firman Allah, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Maksudnya apa? Allah suruh tadi, selepas Allah bagi kemenangan kepada umat Islam, Allah suruh istighfar. Sebab apa? Sebab masa tadi berjuang tadi ada ragu-ragu, ada dok yakin, betul ke dok perjuangan aku ni? Macam kita lah, perjuangan kita nak baiki suami ni, nak baiki anak ni. Betul dok ni perjuangan. Kan kadang-kadang ramai kita jumpa, malah cara Ustaz Zahid, dok belia lah, dok pakai situla. Ada Ustazah, saya rasa suami saya memang dok pakai. Dia makhluk Allah. Dia mengalami kejadian yang sama macam kita. Penciptaan dia sama macam kita. Bagaimana kita boleh menghukum orang lain sebegitu? Dia pun lahir daripada percantuman benih. Bukan dia anak bulu betul. Kita bukan anak bunian. Kita pun sama. Tinggal lagi Allah izin kita faham. Tapi kita tidak boleh menghukum orang lain tidak bagus, tidak baik. Tidak akan berubah.
Dan kita didik apa? Kita didik ayat Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali dia sendiri yang mengubahnya. Jadi kita nak cek siapa? Kita cek kita. Kita ubah kita, Allah bantu ubah suami. Sebab kita ke suami berubah? Bukan. Allah bantu suami pula. Cerita lain lah pula suami. Tengok kebaikan kita, tengok kat masjid, jumpa orang tengah jalan. Mana tahu itu perjalanan suami kita, perjalanan anak kita macam mana nak berubah. Kita yang perlu berubah, kita yang baiki, kita kena doa. Ini berlaku pada zaman Nabi. Bagaimana para sahabat sendiri, mereka tak yakin, mereka ragu-ragu, mereka rasa betul kedok ni, betul kedok ni, semasa perjuangan. Lalu ayat Al-Quran dia cerita, Allah cerita dalam surah Al-Baqarah, atau apakah kamu sangka bahawa kamu akan masuk ke syurga, padahal belum datang kepada kamu seperti yang datang kepada kaum-kaum sebelum kamu. Allah tegur, kamu rasa kamu masuk syurga ke? Padahal kamu rasa sekarang ni tak sama dengan kaum-kaum sebelum ni. Kaum sebelum ni teruk lagi ujian mereka, besar lagi dugaan mereka. Mereka itu dibalas oleh kesusahan harta benda, kecelakaan pada badan dan diri, dan digoncangkan mereka oleh ancaman-ancaman musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman besertanya, bilakah akan datang pertolongan Allah itu? Mata Nasrullah. Maksudnya Rasul-Rasul pun tanya, mata Nasrullah, bila datang pertolongan Allah? Ni Allah jawab dalam surah Iza Ja'a Nasrullah ni. Allah jawab, akan datang pertolongan Allah. Ketahuilah, Allah kata, bahawa pertolongan Allah itu telah dekat. Surah Al-Baqarah kan turun awal lagi. Jadi Allah tutup perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dengan surah An-Nasr, memberitahu kepada umat Islam bahawa nah, ini pertolongan Allah telah sampai. Sampai Rasul sendiri dan orang-orang beriman yang mengelilinginya telah bertanya, bilakah kami akan ditolong? Kerana kesengsaraan telah sampai ke puncak dan tidak dideritakan lagi. Tak sanggup dah nak tanggung. Nabi sendiri pun mengalami perasaan itu. Mohon ampunlah kepada Allah atas perasaan-perasaan yang demikian, agar rasa hati itu bersih kembali dan kasih dengan Allah bertaut lebih mesra dari yang dahulu, dan taubat dari kegoncangan fikiran dan keraguan yang datang ke hati ialah dengan menyempurnakan kepercayaan kepada Allah. Baik, saya ulas, saya rangkum. Bila kita berhadapan dengan ujian hidup kita, kita minta pertolongan Allah. Kita tanya Allah, bila nak tolong saya ni Allah? Allah, bila nak habis ujian Allah? Kita pujuk hati kita dengan Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Dan apa caranya? Caranya ialah bertasbih dan istighfar. Tu lihat, balik buat. Banyakkan tasbih dan istighfar. Ya Allah, Maha Suci Allah. Allah dah izin jadi gini ni Allah. Allah dah izin mertua saya buat gini ke saya Allah. Allah dah izin anak saya buat gini ke saya Allah. Minta dengan Allah. Kemudian istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, maafkan saya atas rasa hati saya, atas sanksi saya pada Allah, atas tak yakin saya pada Allah. Tengok macam mana Allah didik kita dengan ayat Quran. Allah ajar satu persatu cara, tapi kita tak cari. Kita cari makhluk juga. Kita cari mak juga nak cerita. Kita cari best friend juga nak cerita. Kita cari Facebook juga nak khabar. Tak cari Allah. Tidak ada pun sebut subhanallah astaghfirullah, subhanallah astaghfirullah. Tak ada. Kalau ada buang nak buat ni, macam-macam dah pergi ni. Kaunselor pergi dah, jabat agama pergi dah. Dah sudah hang.
masalah saya. Ini yang kita nak baiki. Kadang-kadang saya bagi banyak dah solution kepada orang yang datang jumpa, tapi tak jumpa juga. Lagu dinding juga Ustazah, dia kata. Saya kata pokok pangkal bukan pada saya. Kalau jumpa 1000 orang macam saya pun sebagai penasihat, tapi kalau tak mau berubah, tak jadi. Masya Allah. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, kami banyak salah ya Allah. Dan Allah kata apa? Sesungguhnya Dia adalah sangat memberi taubat. Allah sangat menerima taubat. Jadi kita nak baiki kerana Dia adalah Allah. Dia adalah kasih dan sayang kepada hamba-Nya. Dan Dia mendidik. Ni Allah melatih, mendidik. Melatih kita, mendidik kita melalui ujian. Allah didik kita bukan Allah bagi saja-saja. Allah hantar ujian bukan saja-saja. Cepat-cepat berubah, tukar. Daripada sedih ujian tadi, cepat tukar kepada Allah mesti nak didik aku sekarang. Boleh ni? InsyaAllah. Tukar cepat-cepat. Jangan duduk lama dah buana ni Ustazah, sihir dah habis-habis ni. Ustazah habis macam-macam dah saya. Marin 2 hari lepas ada anak dia baru kahwin, kemudian disihir oleh bekas besan. Bekas besan. Lalu berlaku apa? Anak ni jalan macam rimau. Bukan jalan lah, ngakak tu macam harimau. Lepas asal mula pening, sakit kepala, rasa macam orang tumbuk-tumbuk atas kepala. Bila maghrib nangis tak tahu benda. Macam-macam berobat dah Ustazah, pergi situ pergi sini. Saya kata dah kan, dalam usaha kita cari manusia untuk berubat, besarkan Allah di hati. Kalau masih rasa sihir tadi besar, tak mampu. Saya ulang. Kalau masih dalam hati rasa, sihir tu besar daripada aku. Kita makhluk Allah yang paling mulia. Tapi kalau kita merendahkan martabat kita, besarkan makhluk Allah yang bernama jin, iblis itu atas kita, kalau saya pesan, saya kata betulkan di hati dulu. Pergi ke hati dulu, mungkinlah berobat. Betul kita perlukan juga pertolongan manusia, tapi minta dengan Allah, biar Allah bantu. Katil gegar, tidur orang terik kaki, duduk dalam rumah kucing nitah, tengah semayang ada nampak orang jalan. Saya tak heran, kawan saya kat Mesir dulu, kat Mesir, sihir bukan orang sihir dia. Kami kan dekat Mesir ni masjid sebelah dengan gereja, sama besar. Kalau masjid tu besar 5 tingkat, gereja pun sama. Dan dia punya gereja tu, dia punya salib tu semua disihir. Salib tu. Jadi kalau orang yang lemah iman, walaupun belajar agama, dia tengok salib tu, dia balik dia sakit. Kalau dia tengok salib tu kan, dia balik dia sakit sebab ada sihir di situ. Padahal bukan pergi ke gereja pun, kita pergi masjid lalu je. Dan saya sendiri melihat bagaimana dia angkat takbir, dia kata ada tanda salib dekat sejadah. Mengamuk-ngamuk sekali. Belajar Azhar ni, Al-Azhar Syarif. Belajar Mesir dah, tapi tak terlepas daripada tu. Bagaimana nak baiki? Betulkan hati. Kecilkan makhluk Allah, besarkan Allah. Istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Saya tutup dengan apa yang saya kongsikan tadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Umar Al-Khattab pada zaman pemerintahannya memanggil orang-orang tua yang hadir dalam perang Badar untuk pertemuan silaturahim. Di sana hadir Ibnu Abbas yang masih muda.
Beliau tanyakan pendapatnya tentang surah Idza Jaa Nasrullah ini. Dia pun menyatakan bahawa surah ini adalah isyarat bahawa ajal Nabi telah dekat. Surah ni isyarat bahawa ajal Nabi telah dekat. Ibn Abbas ni terkenal dengan sangat bijak, sangat hikmah. Ibn Abbas. Dan sejak ayat itu turun, selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sujud dan rukuknya apa yang saya share tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini hadis sahih daripada Bukhari. Apa maksud dia? Amat suci Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dan dengan puji-pujian kepada Engkau. Kita puji Allah. Hebatnya Allah. Subhanallah, hebatnya Allah. Allah jadikan daun bau apa? Bentuk sama, bau dok sama. Warna sama, fungsi dok sama. Daun kesung lain, dak bunga kantan lain, serai lain, bau lain. Kok ni bau gini? Hebat Allah buat dok. Ke dok rasa benda? Dok anjing rasa benda Ustazah. Baik kira lepas ni ambil tu bau. Ya Allah, macam mana Allah buat bau ni? Hebatnya Allah. Allah beri pula dia rasa pada kita. Boleh bau gitu. Ada orang bau serai sedap. Ada orang bau tak sedap serai, sedap bunga kantan. Sedap bau bunga kantan. Hidup masing-masing. Subhanallah, Allah bagi rasa yang berbeza, nikmat yang berbeza. Allahu Akbar. Jadi kita kena di hati ni supaya sentiasa besarkan Allah, sucikan Allah. Barulah hidup kita comel, tenang, relax, tak stres sangat. Ni ada duit 40,000 stres lagi. Dah nak 60,000 tak cukup lagi. Ada RM10 senyum. Beres tak RM10 dah apa. Kan? Bukan duit tu yang membahagiakan. Ada 100,000, Allah lagi bini. Ada 100,000 dah boleh pergi Mekah. Tak ada nikmat. Ada RM10 boleh pergi minum air sama. Memang. Ya, minum air. Saya air kopi, abang air teh. Kalau ada lebih-lebih, bang dah cukup 50 bang. Tak apalah. Saya pernah tulis cerita sepasang suami isteri. Ada RM5. Rau motosikal. Berhenti beli air RM2. Lepas tu saya share cerita tu dekat Facebook. Malah selalu bawah tu. Apa benda bahagia gitu Ustazah? Ada yang mesej gitu. Apa benda bahagia Ustazah, ada RM5 boleh bahagia? Tak faham saya. Kan banyak benda nak bayar. Bil bayar mana tu? Saya suka. Susah je nak terbiah orang deh. Saya kata bagaimana orang yang ada RM5 memanfaatkan. Adalah rezeki lain orang lain tu. Dengan RM5 tu mereka rau motosikal, naik motosikal 2 orang peluk. Lepas tu tak ada piti nak minum, nak beli kepuk, beli air je RM2, air teping. Minum 2 orang. Share. Duduk tepi pantai. Ke tak ada sini hok gitu. Dok haji di pantai Ustazah. Dah. Masya-Allah. Kebahagiaan itu kita cipta. Macam-macam lah cara kan. Ada orang pergi pantai, ada orang pimpin tangan. Terpulang lah apa sahaja seni dalam rumah tangga ni. Tapi bagaimana kita nak manfaatkan apa nikmat yang Allah bagi. Situ kita nak belajar. Cukup dengan kita yang ada tu. Kita syukur belajar. Belajar syukur apa yang Allah bagi. Baik. Kita nak share sikit lah pagi ni. Alang-alang tadi kan sebut tentang istighfar. Saya kongsi dah tadi. Sayyidul istighfar. Saya baca hadis daripada Syaddad bin Aus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfar an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ini dalam hadis ni penuh. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu.
Berhenti sekejap. A'udzubika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Maafkan saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada orang yang akan mengampunkan dosaku kecuali Allah. Apa kata? Man qala laha. Sambung hadis ni. Man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Wa man qalaha minal laili fahuwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Ni kena pegang ni. Siapa baca? Baik. Penghulu istighfar ialah apabila seseorang hamba membaca tadi, balik ni hafal, cari hafal. Semua ada telefon, boleh Google. Saya dah nak salin. Minggu depan insya-Allah Ustazah akan buat nota sikit, Ustazah akan share. Dalam mak surah ada betul. Ada rumah mak surah, tak ada boleh minta siapa-siapa lah. Kawan-kawan kita ramai yang ada mak surah, baca. Baca, ambillah satu ni, pegang. Sebab apa? Hadis sahih. Dan apa jaminannya? Barang siapa? Sesiapa yang membacanya pada waktu siang dengan penuh keyakinan dengannya. Saya baca dah ni. Yakin dengannya, lalu meninggal pada hari itu juga sebelum waktu malam, maka dia termasuk penghuni syurga. Fahuwa min ahlil jannah. Hadis kata. Bacalah. Jangan rasa ringan je. Panjang Ustazah nak hafal. Kita yang usaha, kita yang nak syurga. Tak ada syurga mari golek. Tak ada. Syurga kan, saya cerita dah, syurga macam hari ni. Macam kita dunia sekarang ni. Luas syurga yang terakhir, orang terakhir masuk syurga luasnya 10 kali dunia. Dan berapa ada dalam syurga gini lah. Ada pokok, ada rumah, ada sungai, ada keseronokan. Kita hidup dalam syurga. Hidup. Ada apa yang kita nak semua. Yang tidak ada, apa dia yang tidak ada? Dengki, khianat, cemburu, tak ada dah. Jealous, comel, nak kok, tak ada. Tak ada dah gitu. Tengok perhiasan dia, Allah nak kok gitu. Tak ada. Tengok saja. Datang perasaan, rasa rugi saja dekat dunia. Tapi rasa nak ambil, iri hati, hasad, tak ada. Dalam syurga. Dan hidup kita abadan abada, selama-lamanya. Jadi kita design hari ni umur kita 63 tahun ke 70 tahun ke, kita design hidup kita untuk kita hidup panjang. Beribu tahun, berjuta tahun, berbilion tahun. Dah mati-mati dah. Sebab tu kita datang hari ini ambil sesuatu untuk kita bawa bekal. Dan ini adalah salah satu jaminan ahli syurga. Sambung lagi. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada malam itu juga sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni ahli syurga. Riwayat Ahmad dalam Musnad Al-Bukhari, dalam Sahih dan dalam Al-Adab Al-Mufrad, An-Nasai, Ibn Hibban, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baghawi dalam Syarah As-Sunnah. Masya Allah. Ramai periwayat hadis tentang hadis ini, banyak tulis dalam kitab-kitab besar. Jadi kalau kita dah ambil, komang lah. Balik hafal dulu. Hari ni nak ambil dua ini Ustazah. Hari ni nak ambil bacaan sujud rokok tadi satu, nak ambil Sayyidul Istighfar satu. Boleh? InsyaAllah. Tak boleh banyak pun, boleh sikit. Saya tak kongsi banyak-banyak pun sebab saya pun manusia biasa. Saya pun tak mampu nak buat. Kadang-kadang ada orang dia buat banyak ibadah, kita cemburu saja. Tapi nak buat juga. Ambil yang mudah dulu untuk kita. Biar datang dulu seronok. Ya Allah, seronoknya buat nak lagi. Gitulah. Kita tambah semua yang orang cerita dah sedap belaka.
Tak buat gitu. Ndak apa dok sedap belaka. Ndak apa dok best belaka, benda susah belaka. Jadi dok comel lah. Dok comel iman kita, dok comel Islam kita, dok comel syurga kita. Kita nak syurga, kita comel ni. Comel apa? Bacaan-bacaan ini menghidupkan syurga. Bacaan subhanallah menghidupkan pokok-pokok di syurga. Kan komang-komang kita baca, Allah bagi hidupkan pokok di syurga. Tasbih aja. Dan kita akan masuk syurga, kita akan tengok, ya Allah, cantiknya syurga saya, Allah. Apa saya buat dekat dunia ni yang kita tanam sikit-sikit ni. Dan Allah baik pada hamba kita ni, baik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi umur pendek tapi pahala besar. Satu amalan pahala dia besar Allah bagi. Jadi ambillah peluang. Duduk hari ni sekejap ni, Allah bagi masa pada kita sejam setengah duduk sini, ambil sesuatu. Ya, insya-Allah. Tengok. Jangan tengok jam nak balik dah lambat ustazah ni. Ya, dok lagi jam saya dah sampai lagi. Kita tengok jam dah kecil hati. Masya-Allah. Tak apa, insya-Allah saya akan berhenti 10.30. Jangan bimbang. Lebih tak apa. Saya faham, kita kan nak balik masuk apa semua kan, kita faham. Saya pun tinggal anak. Tapi tak apa, kita ambil, ya Allah, manfaatkan sejam setengah yang kita korbankan satu hari untuk hari ini. Kadang-kadang peluang seminggu sekali je Allah bagi, tapi ambil. Ada orang pergi surah hari-hari tak boleh benda, balik balas situ le kau. Allahu Akbar. Kaki masjid ni, suami kaki masjid, isteri kaki masjid, siapa rumah tepi. Iya. Dok kata orang lain. Memang berlaku di kalangan kita pun. Bukan dalam ni lah, saya tak berkata kan kecil hati dah mari minggu depan. Dok. Lumrah bagaimana kita, walaupun kita pergi masjid, tapi Allah uji juga kan. Samalah. Ada orang manfaat dia seminggu sekali je mari. Allah pilih 2-3. Minggu depan ada orang kabur daripada Tok D. Ya Allah, Allahu Akbar. Saya jumpa orang di surah Al-Hikmah. Hari-hari berulang dari Pulau Hengga. Dan kita Bukit Gasing. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya bukan apa, cemburu. Bagaimana dia korban masa perjalanan tu, korban duit, isi minyak, ke pakai liur, dak, ke pakai air tuang air masak, dak, kain pahit, air minyak, masa minyak. Lepas tu dah perjalanan tu mesti balik, berhenti makan. Kalau tinggal anak, siap makanan anak rumah. Pengorbanan itu hari-hari mereka buat. Cemburulah. Kita hak tepi rumah dah pergi. Tak apa, perjalanan masing-masing. Tapi ambil pengiktibaran. Orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh? Orang lain sama saja dengan kita buat. Jadi yang kedua, daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kunna na'udu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majalisil wahidi 100 marrah. Ni mak saya ajar juga ni. Saya dapat daripada seorang syekh, dia dengar syekh tu ajar. Jadi dia pesan kepada kami adik-beradik, baca kok ni. Baca apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Pendek tapi besar pahalanya. Kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami dahulu pernah menghitung dalam satu majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 100 kali. Dibaca apa? Dibaca apa? Rabbighfirli wa tub alayya. Saya baca itu je. Tapi hadis pada innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maksud dia apa? Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Dan Maha Penyayang Allah, penerima taubat. Ya Allah, ampun dosa saya, Allah. Terima taubat saya, Allah.
Allah kan baik. Allah baik, Allah. Saya yang tak baik. Tapi saya baik buat Allah. Cakap gitu dengan Allah. Sentiasa bercakap dengan Allah. Sentiasa bermanja dengan Allah. Sentiasa mengadu dengan Allah. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Rasulullah baca 100 kali. Kalau kita buat, kita dapat sunnah. Hadis ini hasan, sahih, gharib. Satu lagi, insya-Allah nanti kita berhenti. Sebahagian ulama mengatakan bacalah istighfar di bawah ini. Istighfar ni sebanyak 27 kali untuk mempraktikkan hadis di atas. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita, dia kata apa? Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Ni best. Ni special. Apa kata Nabi? Sesiapa yang memohon keampunan, kita Ustazah Hidayah mohon ampun untuk semua umat Islam, mukmin mukminat. Astaghfirullah, ya Allah, ampunkanlah dosa orang Islam, orang mukmin. Ya Allah, ampunkan dosa ni semua sahabat-sahabat dalam ni. Pemurah saya ni, kasih hati saya ni, hati baik saya ni saya bagi contoh. Kita doakan orang lain, kita minta keampunan daripada Allah kepada orang lain. Apa jawab Nabi? Allah akan mencatatkan kebaikan untuknya. Untuk orang yang doa tadi, untuk orang yang minta ampun tadi, sebanyak setiap lelaki dan perempuan mukmin itu. Dan apa yang sombong kedekut kan kita nak doa ke orang lain, nak minta ampun ke orang lain. Kita doalah, kita minta ampun, ya Allah. Tolong ni, sekarang ni praktik selalu. Kita ambil hadis ni, pegang. Ya Allah, ampunkan dosa saya dan semua orang mukmin mukminat. Semua dosa, termasuk suami saya, isteri saya, anak saya, jiran saya, sahabat saya, mertua saya, tok nenek saya, cucu cicit saya, semua doa. Umumkan dan Allah akan ganti semua kebaikan tu balik pada kita. Kan pemurah Allah. Jadi ulama kata apa? Baca setiap hari 27 kali. Baca apa? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ustazah pelik lidah. Astaghfirullah untuk orang mukmin mukminat. Allah faham, Allah dengar. Ulama suruh baca 27 kali sehari. Jadi tepat dah pukul 10.30. Pengajaran daripada ulang. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minati. Lil mu'minina wal mu'minati. Baca berapa kali? 27 kali. InsyaAllah. Jadi pengajaran yang saya ringkaskan daripada apa yang kita baca hari ini, apa yang saya kongsikan pada hari ini, surah An-Nasr yang bermaksud pertolongan dan kemenangan. Yang pertama, Islam akan menang. Ya, Islam akan menang. Ramai orang akan masuk Islam. Yang kedua, datang pertolongan Allah kepada kita. Datang pertolongan Allah kepada orang Islam dan datang pertolongan Allah juga kepada kita. Yang ketiga, ringkasannya ialah banyakkan istighfar, bertasbih dan istighfar. Ingatlah balik nanti, tasbih, istighfar. Yang keempat, Allah Maha Penerima Taubat. Jadi azam hari ini nak balik, nak hafal Sayyidul Istighfar. Nak hafal dua lagi yang tadi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan satu lagi,
astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minati. Banyak ke? Tak banyak. Sikit je hari ni, insya-Allah. Walaupun sedikit, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar mendekatkan kita kepada Allah dengan lebih erat lagi, insya-Allah. Baik. Dapat tak? Ya. Boleh sambung ke lagi sikit je? Ya. Rabbi ufirli waktu ba'alayya tadi 100 kali. Ya. Dok kira. Kata sahabat dalam satu majlis. Dok kira lah kalau katalah duduk dengan saya hari ni, kebetulan baca, terima kasih Mukti. Kebetulan duduk ni rasa ngantuk, sambil-sambil sikit. Duduk di rumah petang-petang. Ya. Ya, ada riwayat kata, Kak Mau kata baca selepas duha. Baca selepas duha. Dia banyak lagi riwayat lain ni. Sebab saya baru baca satu. Sebab biasa kan kalau satu hadis, macam cerita Aisyah tadi tu, pasal Nabi baca selawat tadi, baca panjangkan subhanallah tadi tu dalam rukuk dan sujud. Ada banyak lagi hadis berkenaan dengan ayat tu. Ada cerita gini, ada cerita gini. Tapi nak baca di mana? Tadi jumpa dah. Kak Amah kata satu, kita baca selepas duha. Tak mampu nak baca masa tu, baca je masa lain. Bila-bila masa sahaja boleh. Waktu ni, kalau kita limit sangat, kadang-kadang kita jadi ingat, ataupun kita rasa macam tertutup, ataupun bila kita ada kerja kita tak buat. Kita buatlah. Benda-benda yang mudah ni kita buatlah, insya-Allah. Boleh? Rabbighfirli wa tub alayya. Yang kedua, yang ketiga, astaghfirullahal azim lil mu'minina wal mu'minat. Baik. Yang terakhir, saya nak kongsikan satu hadis ataupun satu khasiat daripada ayat Al-Quran, keajaiban istighfar. Minggu lepas saya cerita pasal Imam Ahmad bin Hanbal. Dia istighfar, seorang lelaki ni istighfar, lalu jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Allah cukupkan. Baik. Ada satu kisah. Ada 3 orang lelaki datang kepada Sayyidina Husain bin Ali. Siapa Sayyidina Husain bin Ali? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama mengadu kepadanya tentang hujan yang turun sedikit. Hujan. Kita manusia biasa ni, hujan turun sikit pun kita ngadu, hujan turun lebat pun Allah hujan pula. Lepas tu panas pula. Ya, dia tambah dah semua lepas ni minta tolong. Bila hujan lebat ke, banjir ke, sebut Allahumma sayyiban nafi'ah. Tidak ada Allah buat sia-sia. Bila musibah berlaku, itu untuk kafarah dosa. Ada sesuatu yang Allah nak bersihkan. Tapi Allah turun hujan bukan sia-sia. Jangan kita kata Allah hujan pula dah kering dah kain. Ikhtiarlah. Zaman kita ada Dobby. Gila Dobby mesin pengering boleh beli 10. Masya-Allah. Nak ceritanya mudah kita tahun ni, zaman ni. Bukan zaman dulu-dulu. Hujan pun masih merungut. Allahu Akbar. Nak kabur iman kita ni. Baik, yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Husain jawab apa? Banyak-banyakkan istighfar. Sayyidina Husain jawab gitu, banyakkan istighfar. Orang kedua pula datang mengadu tentang masalahnya tidak mendapat anak kerana mandul. Ada kan? Baik, Sayyidina Husain berkata juga kepadanya, banyak-banyakkan istighfar. Orang ketiga pula mengadu tentang keadaan musim kemarau yang panjang. Tadi hujan, ni kemarau pula. Dikabar ke Sayyidina Husain, wahai Sayyidina Husain, ni macam mana ni kemarau ni? Apa Sayyidina Husain jawab? Banyakkan istighfar.
Sahabat-sahabat Sayyidina Husain berkata, "Wahai cucu Rasulullah, 3 orang itu telah mengadu kepadamu masalah yang berbeza-beza. Tetapi kenapa Tuan jawab dengan satu jawapan saja?" Maka Sayyidina Husain menjawab, "Tidakkah kamu membaca firman Allah?" Ni nak mari ni. Ayat Quran kata apa? "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yang pertama, ayat yang ke-10. "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu. Istighfarlah. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Nescaya dia akan mengirimkan hujan kepada kamu. Allah sebut dalam Quran, Allah akan kirimkan hujan selepas kita istighfar tadi. Ingat? Kalau nak hujan, istighfar. Nak kemarau berhenti, istighfar. Nak anak kerana mandul, istighfar. Allah akan mengirimkan kepadamu hujan dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu. Okey, dah sebut tadi. Tak ada orang pergi jumpa Sayyidina Husain kalau nak harta. Kita kan nak harta. Istighfar. Nak harta banyak, istighfar. Cerita dah, saya banyak koleksi cerita. Kawan-kawan bisnes, istighfar. Astaghfirullah, duduk saja-saja. Cukup dah 1,000. Sales mari hari ni 5,000 Ustazah. Okey lah. Saya duk heran. Allah nak bagi 10,000 pun, Allah nak bagi 100,000 pun, Allah punya kaya. Kita je yang terkejut. 10 riyal pun kejut. Dah istighfar malah. Istighfar pun tak ampuh. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi kesimpulannya, banyakkan istighfar. Daripada surah An-Nasr hari ini kita belajar untuk sentiasa bertaubat kepada Allah. Dalam masa yang sama Allah ganti dengan kemewahan dan hadiah yang sangat indah, insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah dan apa yang kurang, yang salah, yang lemah itu adalah kekurangan saya. Mohon ampun, mohon maaf. Semoga Allah ampunkan dosa kita semua. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. InsyaAllah semoga pertemuan kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menutupnya dengan sedikit bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhir hayatana bi kalimati la ilaha illallah. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna qari'al Qur'an, muhibbal Qur'an, wa hamilal Qur'an, wa khadimal Qur'an, wa ahlal Qur'an, wa hufazal Qur'an, wa ulama'al Qur'an. Ya arhamar rahimin, ya mujibad da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beramal insya-Allah.